Dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat senator yang telah berbahas dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semasa mengambil bahagian dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada bermula Rabu 20 September sehinggalah Khamis 21 September. Kami di KPWKM menghargai pandangan dan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan dan insya-Allah pada hari ini saya akan memberi maklum balas kepada pertanyaan-pertanyaan dan cadangan-cadangan yang telah diajukan oleh ahli yang berhormat senator dalam memperkasakan penyampaian perkhidmatan KPWKM ke arah mencapai wadah ekonomi Malaysia Madani, memperkasakan rakyat. Seramai 6 orang ahli yang berhormat senator telah mengambil bahagian dalam perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 berkaitan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan, Yang Berhormat Senator Puan Norita binti Sual, Yang Berhormat Senator Tuan Aisaya, anak lelaki di Jacob, sahabat saya, Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Wan Martinah binti Wan Yusof, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli, dan juga Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson, anak lelaki Lenganathan. Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan telah pun membangkitkan perkara berkenaan dengan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam meningkatkan kesedaran dan pendedahan kepada para pelajar serta anak-anak, kanak-kanak akan kebaikan menceburkan diri dalam bidang TVET. KPWKM sentiasa menyokong penuh segala usaha yang akan memberi manfaat kepada setiap kumpulan sasar termasuk kanak-kanak dan OKU untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran. Namun begitu, bidang TVET ini adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Manusia. Di peringkat KPWKM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun melaksanakan pendidikan formal di institusi kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM melalui latihan vokasional dan juga pendidikan teknikal TVET dengan menawarkan pelbagai bidang seperti mana elektrik, kimpalan, jahitan dan juga masakan. KPWKM senantiasa menyambut baik saranan ahli-ahli yang berhormat dan juga saranan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Jaziri Alkaf Abdillah Sufyan dan akan terus memainkan peranan serta meningkatkan usaha untuk memberikan pendedahan dan kesedaran terhadap kepentingan TVET di dalam institusi-institusi di bawah seliaan Jabatan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator Puan Norita binti Sual telah bertanyakan cadangan melaksanakan sistem legislatif kota yang menetapkan penyertaan 30% kerusi diperuntukkan kepada calon wanita sama ada di peringkat Dewan Rakyat iaitu Parlimen ataupun di Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya umum ke-16. Seperti mana semua sedia maklum, sememangnya penyertaan wanita dalam bidang politik masih rendah dengan kadar 13.5% ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat dan juga 15% di Dewan Negara. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia, Malaysia menduduki tangga ke-122 daripada 146 negara bagi sub-indeks politik dalam indeks jurang Gender Global 2023. Oleh yang demikian, cadangan pelaksanaan sistem legislatif kota ini, kota 30% ini bagi calon wanita merupakan antara cadangan yang akan dapat membantu meningkatkan pencapaian wanita dalam bidang politik di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Oleh itu, pencapaian 30% kerusi bagi calon wanita adalah bergantung juga kepada jumlah undi yang diperolehi oleh calon tersebut, memandangkan pilihan dibuat oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini, KPWKM akan berusaha untuk meneliti dan meneroka ruang-ruang baharu bagi menyokong ke arah meningkatkan peratus penglibatan wanita dalam politik selari dengan hasrat Kerajaan Malaysia Madani. Namun begitu, penelitian dan kajian lanjut yang mendalam perlu juga dilaksanakan bagi mengkaji kebolehlaksanaan cadangan ini, memandangkan ianya melibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan dasar dan juga perundangan berkaitan. Dan ia tidak memerlukan kepada pindaan akta-akta sedia ada, tetapi ia perlu memajukan akta-akta yang baru
jika kita bergerak ke arah itu. KPWKM sentiasa prihatin dan komited dalam memastikan penyertaan wanita sebagai pemimpin dan pembuat keputusan. Kerjasama juga telah diadakan bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam politik melalui forum dan bengkel bina upaya kepimpinan wanita dalam politik. Bagi menyokong usaha meningkatkan penglibatan wanita dalam politik, sekali lagi bagi pihak kementerian, kami menyeru agar semua parti politik turut memberikan komitmen supaya wanita diberikan ruang yang saksama untuk turut melibatkan diri sebagai pemimpin parti dan juga menjadi calon. Kita mulakan dulu di peringkat kita masing-masing. Sebenarnya Datuk Seri Yang di-Pertua, kalau parti-parti politik mempunyai political will untuk meletakkan kuota 30% ini, mereka boleh melakukan dengan meletakkan di dalam perlembagaan masing-masing. Boleh berjalan sikit. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri, Timbalan Menteri. Baru-baru ini saya ada baca dalam surat khabar dan e-portal semua bahawa negara India telah meluluskan akta di mana 30% daripada ahli-ahli parlimen biar di Rajya Sabha atau Lok Sabha, Lok Sabha adalah sama dengan Dewan Negara kita, maknanya 30% mestilah daripada golongan wanita. Adakah kerajaan Malaysia berhasrat untuk berbuat demikian? Datuk Seri Yang di-Pertua, sekali lagi saya menyebutkan bahawa ia adalah bergantung juga kepada keinginan politik kita, dan pada saya sekali lagi saya ingin menekankan bahawa kalaulah kita mahu berserius bergerak ke arah itu, sebenarnya parti-parti politik yang ada di Malaysia ni boleh sahaja meletakkan legislated quota untuk calon daripada parti masing-masing, dan itu sebenarnya jauh lebih mudah berbanding kita menunggu proses pindaan ataupun mengemukakan akta baru di dalam Dewan Yang Mulia ini melalui proses Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tetapi seandainya kota 30% ini dimasukkan ke perlembagaan masing-masing, ke perlembagaan parti masing-masing, dia mudah saja tahun ini pindah, tahun ini laksanakan, PRU 16 confirm boleh. Jadi itu pada saya. Cuma Datuk Seri Yang di-Pertua, kami di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada juga berbincang supaya mungkin di peringkat kerajaan boleh memberikan insentif khusus kepada mana-mana parti yang bergerak ke arah itu untuk menetapkan kota calon wanita di peringkat masing-masing. Pada saya itu jauh lebih mudah berbanding kita menunggu pindaan-pindaan ataupun akta-akta yang baru. Walau bagaimanapun perkara ini merupakan perkara yang sangat penting di peringkat kita sekarang, khususnya di peringkat Kerajaan Malaysia Madani dalam kita memperkasakan wanita kita, insya-Allah. Cuma untuk menjawab Datuk Seri Yang Berhormat juga, jangan pandang India. Sebenarnya Timor Leste pun dah ada kota tersebut. Jadi kalau Timor Leste itu seberang kita saja kan, kalau mereka boleh melakukannya, of course insya-Allah kita boleh. Tetapi dengan komitmen dan kerjasama semualah insya-Allah. Tan Sri Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menjawab kepada persoalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Asaya, anak lelaki di Jacob, berkaitan dengan isu-isu yang terkait dengan orang kurang upaya. Untuk makluman, ada sesetengah bangunan, Yang Berhormat Senator, ada sesetengah bangunan yang digunakan sebagai pejabat, termasuklah pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, adalah berstatus sewaan dan bukannya milikan. Ya. Dan bagi kerosakan lift yang telah berlaku di JKM wilayah Persekutuan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator, sebenarnya kementerian telah pun memaklumkan kepada pemilik bangunan untuk tindakan segera. Dan manakala JKM di peringkat wilayah Persekutuan juga dalam proses rundingan bersama pihak DBKL untuk menyediakan parking khas di hadapan pejabat naik ke pejabat wilayah Jabatan Kebajikan Masyarakat wilayah. Mohon silakan. Yang di-Pertua. Silakan. Mohon. Isu bangunan ini sebenarnya JKM adalah kerajaan. Bangunan DBKL pun kerajaan. Banyak bangunan DBKL di wilayah Persekutuan yang kosong, masih lagi kosong. So saya harap kalau boleh JKM ambil DBKL sebagai pejabat, satu. Yang kedua, isu yang kedua yang berhormat, bukan setakat lift saja,
Tapi kalau kita pergi ke parking lot bawah, nak masuk ke lift, dia ada letak satu tembok dan tangga dia 1/2 inci. Hari itu bila I pergi, hampir-hampir I nak jatuh sebab 1/2 inci. So inilah I kata, kalau kita sebagai jaga kebajikan dan kita berjuang untuk golongan istimewa, tapi kita dah jalankan tanggungjawab. So di sini siapa yang tanggungjawab sekarang? Orang yang memilih tapak itulah kena tanggungjawab. Baik. Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator, insya-Allah saya telah mengikuti maklumat dan saya telah pun melihat ke tempat yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator tadi, dan saya memberi jaminan kepada Yang Berhormat Senator untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini, khususnya bagi memastikan segala kemudahan asas di premis-premis khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terkait juga dengan kumpulan sasar kita OKU diberikan perhatian, insya-Allah. Datuk Seri Yang Dipertua, berkenaan dengan cadangan mewujudkan satu akta diskriminasi, untuk makluman perkara ini telah pun termaktub dalam perkara 8/1 perlembagaan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak menerima ataupun mendapatkan perlindungan dan perkhidmatan sama rata di sisi undang-undang. Jadi pada kita perkara ini adalah regardless dalam keadaan siapa pun mereka, insya-Allah. Dan seterusnya, Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, allowance pekerja OKU ataupun AP OKU merupakan insentif yang diberikan untuk menggalakkan OKU terus bekerja serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif. Kadar allowance telah pun dinaikkan pada tahun 2021 daripada RM400 ke RM450 sebulan. Dan allowance ini juga telah diberikan kepada OKU yang berpendapatan bulanan daripada RM1,500 ke bawah, dengan had gaji maksimum bagi allowance pekerja orang kurang upaya ini juga telah dinaikkan. Dulunya sebelum 2021 adalah pada kadar 1,200 dan sekarang ini pada kadar 1,500. Ya, baru juga dinaikkan Yang Berhormat Senator, dan KPWKM insya-Allah akan terus mengkaji cadangan-cadangan menaikkan had gaji untuk APOKU sejajar dengan pelaksanaan perintah gaji minimum. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita terbuka untuk melihat dan mengkaji kesesuaiannya. Datuk Seri Yang Dipertua, seterusnya izinkan saya menjawab bersekali soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Hajah Wan Martina binti Wan Yusof dan Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Ramli. Memandangkan kedua-dua Yang Berhormat berbahas berkaitan dengan kesiapsiagaan Malaysia yang bakal menjadi negara tua. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, KPWKM sentiasa prihatin berhubung kesejahteraan dan kebajikan warga emas. KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Malaysia Masyarakat telah pun menyediakan pelbagai inisiatif sokongan sosial bagi memastikan kesejahteraan warga emas di negara ini terus terjamin, seperti mana maklumat-maklumat berikut, iaitu satunya bantuan warga emas RM500 sebulan, pusat aktiviti warga emas yang kini telah pun ada sejumlah 161 buah, dan kita mensasarkan agar semua kawasan-kawasan parlimen, ada 222 kawasan parlimen itu sekurang-kurangnya memiliki satu pusat aktiviti warga emas. Dan unit penyayang warga emas UPWE ada 9 unit yang bersedia untuk membantu warga-warga emas kita sekiranya perlu digerakkan ke hospital atau ke mana-mana untuk mendapatkan rawatan. Dan yang keempat adalah program khidmat bantu di rumah, Home Health Service, di mana kita ada 2,225 sukarelawan terlatih yang telah pun sekarang ini memberikan khidmat bakti mereka kepada 6,950 klien warga emas. Dan mereka bekerja dengan kedudukan sukarela untuk membantu memberikan khidmat kepada warga-warga emas kita di mana-mana pun mereka berada dan mengikut kerusi-kerusi daerah-daerah yang mereka ditugaskan. Dan yang seterusnya adalah institusi warga emas, seperti mana saya selalu sebutkan, Rumah Seri Kenangan, kita ada 10 buah, dan kita ada Rumah Ehsan untuk yang telah pun pesakit lantar tua, sekurang-kurangnya 2 buah. Dan Tuan Yang Dipertua, berkaitan dengan pertanyaan pelan perancangan kerajaan dalam sektor kesihatan menghadapi isu negara menua ini,
tanpa membebankan kerajaan dengan pelbagai penyakit kronik. Suka saya maklumkan Dewan Yang Mulia bahawa perancangan kerajaan dalam sektor kesihatan adalah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Walau bagaimanapun, dasar dan pelan tindakan warga emas negara di bawah KPWKM merupakan komitmen kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, memartabatkan diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sihat, positif, aktif, produktif dan juga menyokong suportif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Jawatankuasa Teknikal Dasar Warga Emas Negara ditubuhkan bagi memastikan pemantauan pelaksanaan program-program pembangunan secara menyeluruh meliputi aspek-aspek berikut. Pertamanya kesihatan, kedua sosial dan rekreasi, ketiga pendidikan dan kerohanian, keempat perumahan dan persekitaran, kelima ekonomi, keenam pekerjaan dan ketujuh penyelidikan dan pembangunan. Sebagai persediaan menghadapi negara tua menjelang silakan. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, boleh saya mencelah? Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dengan penjelasan yang sangat terperinci. Tetapi di sini saya ingin bertanya status pusat fertility di bawah LPPKN. Adakah ia akan diteruskan di bawah RMK12? Satu, sebab saya rasa perkara ini bersama inisiatif untuk menggalakkan rakyat untuk berkahwin dan lahirkan anak sangat penting memandangkan krisis populasi yang melanda Malaysia kini yang mengancam produktiviti ekonomi dan modal insan negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Baik, Datuk Seri Dipertua, yang ni LPPK saya jawab sekali lagi selepas saya habiskan yang negara tua tadi. Sebagai persediaan menghadapi negara tua. Menteri. Ya. Minta. Iyalah, silakan. Nak tanya soalan pasal fertility juga. Terima kasih Yang Dipertua ya. Bukan kerana saya warga tua ya. Muda lagi, belum masuk lagi. Dan kalaupun warga tua, kita nak dilihat sebagai rakyat yang produktif, yang seperti disebutkan tadi itu, menyumbang. Ya, kalau kita tengok di negara yang ramai penduduk tua seperti di Jepun, mereka tidak resign terus, tidak terus duduk di rumah, tidak terus mengharapkan bantuan, tetapi keupayaan mereka memberikan sumbangan kepada masyarakat berterusan. Paling tidak pun jaga trafik budak-budak nak cross the road, keluar dari sekolah contohnya ya, atau kerja-kerja sedemikian. Cuma saya nak tanya apa insentif yang boleh disediakan. Memang dah ada saya tahu, cuma kalau boleh disenaraikan kepada warga-warga muda, maksudnya generasi anak-anak mereka ni, supaya mereka memberikan tumpuan memastikan orang tua macam ayah-ayah datuk mereka ini tidak terabai. Artinya apa yang mereka boleh dapati dari segi materialnya dengan khidmat mereka kepada orang tua supaya bonding itu dapat berterusan. Bukanlah kita nak menggalakkan materialism ni, tetapi sebagai galakan supaya anak-anak tidak mengabaikan warga tua. Terima kasih. Datuk Seri Dipertua, saya habiskan dulu untuk menjawab keseluruhan dan saya akan menyantuni kedua-duanya. Sebagai persediaan menghadapi negara tua menjelang 2030, satu kajian juga telah dijalankan untuk membangunkan rangka tindakan penuaan kebangsaan di bawah agenda negara menua yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi. Ia akan merangkumi strategi mengenangani cabaran dalam kesihatan, pendidikan, kewangan dan produktiviti buruh dan penggunaan teknologi yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan juga yang mapan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Dan selain itu, Majlis Perlindungan Sosial Malaysia (MISPC) diterajui oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan di Jabatan Perdana Menteri (ICUJPM) telah ditubuhkan sebagai platform penyelarasan dasar dan program perlindungan sosial bagi memperkasakan sistem perlindungan sosial negara. Dan perkhidmatan ini telah disediakan meliputi bantuan sosial dan juga insurans sosial. Datuk Seri Yang Dipertua, berkaitan dengan cadangan pusat saf fertility negara tadi telah pun diambil kira di dalam penyediaan rancangan Malaysia ke-12 ini, insya-Allah Yang Berhormat Senator, maknanya akan insya-Allah telah pun diambil kira dan cadangan kita di peringkat kementerian sendiri sebenarnya adalah untuk meneruskan. Manakala saya mengambil apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Wira Dr. Hatta tadi adalah sebagai cadangan yang boleh kita pertimbangkan, dan ini juga tentunya memerlukan bukan sahaja komitmen daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,
tetapi kementerian kerajaan itu sendiri khususnya dalam mungkin penyediaan yang lebih insentif-insentif yang lebih luas. Pada masa kini, kita punya bantuan kebajikan saja Datuk Seri Yang di-Pertua, dari segala peruntukan yang kita terima di dalam kementerian ini, 80% adalah cash transfer kepada penerima-penerima bantuan, dan kita ada ramai sukarelawan-sukarelawan yang sebenarnya tidak pun menerima apa-apa bayaran. Jadi dalam keadaan kita mungkin melihat pula kesungguhan anak-anak muda menjaga warga emas daripada kalangan keluarga mereka sendiri, saya kira itu adalah sangat rencam lagi untuk kita lihat keupayaan negara kita ke hadapan. Dan banyak lagi selain daripada insentif kewangan, saya kira mungkin bank, time bank contohnya untuk anak-anak muda ini ke hadapan ini akan dihalusi oleh kementerian insya-Allah. Datuk Seri Yang di-Pertua, untuk yang kedua terakhir, Yang Berhormat Senator Haji Wan Martina binti Wan Yusof juga telah turut membangkitkan beberapa persoalan berkenaan dengan pusat aktiviti warga emas PAWE, seperti mana objektif dan fungsi PAWE. Ya. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia, pusat aktiviti warga emas ini merupakan perkhidmatan bercorak pendamping sosial. Sebab kita tidak mahu warga emas kita berada dalam kemurungan sebenarnya. Dan kalau mereka bersendiri di rumah tak ada apa-apa aktiviti. Jadi PAWE ini adalah disediakan sebagai satu perkhidmatan bercorak pendamping sosial dan pembangunan yang menyasarkan kepada warga emas agar sihat dan dapat menguruskan diri. Seperti mana juga yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta tadi, bahawa mereka mestilah produktif dan suportif juga kepada masyarakat. Mereka adalah warga emas yang mempunyai nilai pengalaman yang boleh dikongsikan bersama dengan masyarakat. Mereka tidak boleh hanya duduk di rumah, tetapi mesti dibawa keluar bersama-sama dengan masyarakat, dan dengan penglibatan anak-anak muda itu sendiri mereka boleh memperturunkan lagi banyak petua-petua Datuk Seri Yang di-Pertua. PAWE juga disasarkan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas dan sihat serta aktif. Dan objektif PAWE untuk makluman Yang Berhormat Senator adalah pertama, mempelbagaikan dan memperluaskan kemudahan-kemudahan untuk kesejahteraan dan pembangunan warga emas. Kedua, meningkatkan kualiti hidup warga emas selari dengan konsep warga emas aktif dan produktif. Ketiga, memberi ruang kepada warga emas agar dihargai melalui perkongsian pengalaman dan kepakaran-kepakaran mereka. Dan yang keempat, menyatu padukan pelbagai etnik, kaum dan agama. Saya punya pengalaman turun ke beberapa pusat aktiviti warga emas, Tuan Yang di-Pertua. Mereka sangat hebat. Bahkan ada yang dulunya merupakan pesara-pesara kerajaan, mereka memperturunkan balik apa kemahiran-kemahiran yang mereka ada. Dan ini bukan sahaja ada di bandar-bandar mungkin, tetapi even di pulau-pulau yang ada pusat aktiviti warga emas ini, mereka boleh memberikan segala pengalaman hidup mereka berkongsi kepada rakyat dan khususnya kepada anak-anak muda. KPWKM melalui JKM telah melaksanakan penilaian outcome berkaitan dengan PAWE pada tahun 2016 lagi, Yang Berhormat Senator. Dan hasil kajian menunjukkan PAWE telah mencapai objektif penumbuhan kerana lebih 90% warga emas yang mengikuti aktiviti di PAWE berpuas hati dengan aktiviti yang disediakan, termasuk hilang rasa kesunyian dan rasa kemurungan di kalangan ahli-ahli PAWE. Dan mereka juga boleh memperkembangkan lagi potensi-potensi diri mereka. Saya pergi ke satu tempat di Kelantan, Datuk Seri Yang di-Pertua. Mereka bernasyid jauh lebih sedap daripada orang-orang muda. Itu mungkin yang antara yang menatijahkan positif main kepada diri mereka. Sehingga kini terdapat 161 buah PAWE yang telah ditubuhkan dan beroperasi secara aktif di seluruh negara, dan selamai kurang lebih 52,753 ahli berdaftar yang terdiri daripada warga emas pelbagai bangsa agama di PAWE-PAWE yang terbabit. Namun begitu, ada sebilangan kecil PAWE yang menghadapi beberapa kekangan, tak dinafikan, dalam melaksanakan aktiviti-aktivitinya atas faktor-faktor seperti berikut yang telah dikenal pasti. Pertama, kelangsungan program PAWE memandangkan ada beberapa program yang tidak sesuai lagi dilaksanakan di PAWE. Kan berdasar melihat kepada umur dan mungkin kecenderungan kan aktiviti-aktiviti, dan premis PAWE yang sempit tidak kondusif kepada warga emas menjalankan aktiviti. Ketiga, kebergantungan PAWE kepada bantuan pihak kerajaan semata-mata, sedangkan PAWE kita daftarkan di bawah ROS dan kita mahu juga penglibatan masyarakat NGO dan semua pihak untuk sama-sama membangunkan aktiviti-aktiviti kumpulan sasa ini. Dan sumber yang kelima adalah sumber PAWE yang terhad, di mana sama ada di sudut lokasi, kewangan, penglibatan warga emas pun kadang-kadang berlaku sedikit kekurangan peserta di peringkat warga emas itu sendiri untuk mengikuti aktiviti-aktiviti di PAWE tersebut. Oleh itu,
Untuk memastikan pawai digunakan sepenuhnya, JKM telah pun memperkasakan fungsi pawai sebagai satu tempat penuaan aktif dan produktif sebagai persediaan ke arah negara tua 2030. Sehingga kini terdapat 4 buah pawai hub perkhidmatan warga emas sebagai projek rintis pada tahun 2021 di mana pawai di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan pawai di Universiti Islam Malaysia UIA telah pun diperkasakan fungsinya menjadi hub pembelajaran sepanjang hayat. Dan seterusnya, pawai UKM misalnya memfokuskan juga kepada kesihatan warga emas dan pawai UIA kepada pengajian Islam. Manakala pada tahun 2022, pawai My Aging di Negeri Sembilan diperkasakan sebagai hub penjagaan warga emas dan pawai di Putrajaya sebagai hub digital warga emas. Jadi ini juga kita juga telah bergerak ke arah itu di mana pawai-pawai tertentu diwujudkan untuk fokus-fokus tertentu. Datuk Seri Yang di-Pertua, yang terakhir sekali, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson, anak lelaki Ranganathan, juga telah membangkitkan isu berkenaan penjagaan warga emas ini. Beliau bertanyakan berkenaan dengan cadangan mewujudkan daycare facility untuk warga emas terutamanya dalam kalangan keluarga B40. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia, KPWKM berpendirian bahawa tempat penjagaan terbaik kepada warga emas kita adalah bersama-sama dengan keluarga. Oleh itu, KPWKM sentiasa memberi penekanan kepada prinsip penjagaan berasaskan keluarga atau dengan izin family-based care. Satu lagi konsep yang penting adalah penuaan setempat atau dengan izin aging in place, iaitu staying in your home as you get older. Sehubungan itu, kerajaan melalui dasar warga emas negara berusaha untuk memberi sokongan kepada keluarga untuk menjaga ibu bapa yang sudah berumur di tempat yang mereka rasa selesa yang boleh menyumbang kepada kualiti hidup warga emas. Bagi keluarga yang tidak mampu, kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ada menyediakan bantuan-bantuan seperti mana yang disebutkan tadi, bantuan warga emas, bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar dengan objektif untuk membantu mereka mengekalkan diri mereka bersama-sama dengan keluarga. Maknanya mereka tidak dibiarkan sendiri tetapi mereka diberi insentif oleh kerajaan RM500 bantuan pesakit terlantar. Jaga mak ayah, jaga atuk nenek tapi duduk di rumah. Namun begitu, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya sebut. Mohon mencela yang... Silakan, Doktor. Yang saya maksudkan tentang mereka yang duduk di rumah ialah kumpulan B40 di mana anak-anak kena kerja. So ibu bapa ataupun nenek atau yang duduk di rumah tu. So tak ada orang di rumah. Kadang-kadang seorang je yang tinggal. Kalau ayah, bapa atau nenek, seorang je yang tinggal di rumah. So macam kes-kes macam ni, apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Yang Berhormat Senator, saya sangat suka soalan ini. Itu sebabnya di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ada satu pasukan yang saya sebutkan tadi, Home Hub Service. Seandainya dan juga kita juga menggalakkan kepada pemerkasaan komuniti setempat sebenarnya. Di mana baru-baru ini kita lancarkan satu community based organisation di mana kita juga mengambil sama MPKK, majlis ahli-ahli majlis supaya kita boleh mengadakan satu pasukan. Kalau di kampung itu, di tempat itu, di taman itu ada masyarakat seperti, ada orang-orang tua kita yang seperti mana doktor sebutkan tadi, mereka boleh dibantu oleh Home Hub Service Group kita. Dan mereka ada di seluruh negara. InsyaAllah kalau ada maklumat-maklumat yang lebih detail, Doktor perlu, Yang Berhormat Senator nak maklumkan kepada pihak kami, kita boleh insyaAllah bantu santuni. Dan bagi keluarga yang tak mampu, saya sebutkan tadi. Tuan Yang di-Pertua, boleh saya mencelah? Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya cuma ingin bertanya kalau JKM ataupun kementerian ada menyediakan inisiatif tertentu ataupun geran khas untuk bekerja kepada pondok-pondok warga emas, sama ada menyediakan grant atau menyelia atau menyediakan aktiviti ataupun fasiliti yang lebih kondusif kepada warga emas di pondok-pondok warga emas yang bukan milik kerajaan. Terima kasih. Datuk Seri Yang di-Pertua, tentang pawai pondok sebenarnya ada pernah kita wujudkan, tetapi pada masa yang sama di sudut penyediaan tempat itu juga adalah inisiatif daripada komuniti itu sendiri. Sama seperti mana pawai. Pawai bukan satu premis yang disediakan oleh kerajaan,
tetapi disediakan oleh pasukan komuniti. Cuma di peringkat kementerian kita memberikan grant tahunan. Sama juga di peringkat pondok tadi, kan, proses yang sama. Tapi pada masa yang sama juga saya juga ingin menyantuni Yang Berhormat Senator, kalau ada yang spesifik lagi untuk kita boleh bincangkan, kami di peringkat kementerian terbuka untuk berbincang dan menyantuni keperluan-keperluan itu. Satu lagi cadangan, Datuk Seri Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Caregivers atau pengasuh warga emas ni, bolehkah kita jadikannya sebagai satu jawatan kerajaan untuk memastikan minat dalam kerjaya tersebut? Kerana volunteers ni kadang-kadang apabila kalau ikutkan 7% daripada 30 juta, lebih kurang 2 juta, 65 ke atas, 2 juta. Kalau kita mengambil 10% pun dah 200 juta yang mungkin mencecah umur 80 tahun. So, saya khawatir jugalah kalau ia bukan satu jawatan kerajaan, hanya setakat volunteer, mungkinkah ia menjadi satu masalah masa-masa hadapan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Sebelum YB Timbalan Menteri menjawab, boleh saya menjelah dengan satu soalan dan cadangan? Boleh YB, ada masa tak apa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana pada baru-baru ini saya telah menjadi ahli panel di forum yang telah diadakan oleh Kementerian Wanita, ya. Dan saya ada sebut di forum itu mengenai the 3 wise men dengan izin Yang di-Pertua, ya. Saya ingin tahu apakah inisiatif kerajaan dalam meningkatkan penglibatan wanita dalam kementerian untuk memegang jawatan 3 tertinggi yang saya sebutkan dengan izin the 3 wise men. Ni saya kena tulis ni sebab selalu abbreviation tu saya lupa. KSN, KPPA dan KSP. Juga KSU, kementerian-kementerian. Saya sedia maklum dan ramai juga yang sedia maklum jumlah terkini seperti diwar-warkan, ya. KSU dan Ketua Perkhidmatan di dalam kementerian-kementerian ada 43 orang. Malangnya daripada 43 orang ini hanya 5 orang sahaja wanita. Saya ingin cadangkan supaya kementerian untuk meneliti ini dan cuba menggalakkan atau memberi pandangan, galakkan, desakan supaya jawatan-jawatan tertinggi ini dipegang oleh kaum wanita juga, ya, especially the 3 wise men punya jawatan. Terima kasih. Datuk Seri Yang Di-Pertua, untuk respon direct daripada saya, di peringkat kita, Konvensyen Wanita Perpaduan, contohnya Wanita Kerajaan Perpaduan sendiri mengangkat cadangan ini sebagai satu cadangan daripada peringkat wanita perpaduan. Jadi saya kira bila kita angkat perkara itu, maka di sudut struktur kerajaan ke apa, mungkin perlu mengambil kira sama. Tetapi pada masa yang sama, dia tidak boleh diambil sebagai hanya semata-mata untuk waktu-waktu tertentu, tetapi dia mesti sustain. Dan pada masa yang sama, keadilan juga diberikan kepada semua, sebab di peringkat kita Kementerian Pembangunan Wanita, keadilan itu bukan hanya kepada wanita, tetapi keadilan kepada semua gender. Jadi itu mesti juga diambil kira. Jadi Datuk Seri Yang Di-Pertua, saya ada sedikit masa lagi, ya. Boleh Datuk Seri Yang Di-Pertua? Ya. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga ada menyediakan bantuan kewangan atau grant kepada NGO yang berdaftar di bawah Akta Pusat Jagaan 1993 dan layak berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, di mana grant tahunan dan juga one off disalurkan, termasuklah grant ransom makan minum, grant pentadbiran, grant per kapita dan grant pembaikan kalau berlaku kerosakan-kerosakan pada premis-premis kebajikan tersebut. Penyaluran grant ini adalah insentif kepada pengusaha pusat jagaan warga emas dan pada masa yang sama untuk meringankan tanggungan perbelanjaan operasi mereka. Sehingga 31 Ogos 2023, JKM pada tahun ini sahaja telah pun menyalurkan sejumlah 1.2 juta kepada 20 NGO pusat jagaan warga emas yang dioperasikan oleh NGO yang berdaftar di seluruh negara.
Secara idealnya pusat penjagaan ataupun pusat aktiviti warga emas merupakan satu tempat kepada warga emas untuk berkumpul, bersosial serta melakukan perkara-perkara yang mempunyai kepentingan bersama, dan pusat ini bukanlah tempat untuk warga emas ditinggalkan atau dibiarkan selama-lamanya. Mereka seharusnya berasa gembira untuk melakukan aktiviti di situ dan bukannya dalam keadaan sedih dan murung. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita boleh memberikan segala insentif tetapi kita tidak boleh memberi kasih sayang. Kasih sayang ini boleh diberikan oleh anak-anak cucu semuanya. Jadi kita tak boleh biarkan mereka di situ, dan menjadi sikap kita sebagai sebuah negara Asia Tenggara ini yang mengambil tanggungjawab penjagaan keibubapaan, keluarga kita adalah tanggungjawab kita yang tidak boleh diserahkan semata-mata kepada pihak kerajaan. Dan pada masa yang sama Dr. Yang Berhormat Dr. Nelson tadi ada menyebutkan tentang bagaimana kehadapan. Saya kira inilah yang di dalam perbincangan kita bila kita menyebut tentang ekonomi. Ya, ekonomi penjagaan, dan perkara itu sudah pun disebutkan oleh Menteri Ekonomi bahawa dibincangkan bersama-sama, sebab Kementerian Wanita ini sendiri apabila ia melibatkan kewangan yang besar, bukan di bawah kita tetapi di bawah kerajaan bersama-sama, dan di peringkat kita adalah melaksanakan dasar-dasar kebajikan dan penjagaan sosial yang telah pun diberikan kepada diberikan oleh kerajaan kepada rakyat kita. Datuk Seri Yang di-Pertua, kesimpulannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang berhormat mengambil bahagian. Sekali lagi, saya ucapkan tahniah dan terima kasih atas segala cadangan, penambahbaikan serta teguran. Yang berhormat Senator Asaya, saya akan melihat perkara itu dengan lebih dekat lagi, dan mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, insya-Allah kita boleh memberikan yang terbaik kepada negara kita, insya-Allah. Sekian, Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih, Ibu Menteri. Sekarang ini saya ingin menjemput Menteri daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan